Hai, Assalamualaikum dan salam penangkap. Nama saya Siti Aisyah. Hari ini saya ingin menceritakan tentang hutan hujan tropika. Hutan hujan tropika di Malaysia merupakan hutan yang paling tua sekali di Malaysia, iaitu 500 juta tahun dahulu dan mempunyai pelbagai hasil bumi dan kaya dengan alam semula jadi. Dan pelbagai spesies yang ada di hutan hujan tropika antaranya adalah daripada 2,500 spesies pokok, 200 spesies mamalia, 600 spesies burung dan beribu-ribu spesies serangga. Definisi alam semula jadi. Alam semula jadi merangkumi segala jirim hidup dan jirim bukan hidup yang berada secara semula jadi di bumi. Dalam pengertian yang paling tulen, ia adalah persekitaran yang tanpa kegiatan manusia. Hari ini saya akan menceritakan 5 jenis pokok dan kegunaannya. Yang pertama ialah pokok palma, kedua ialah pokok bakau, ketiga ialah pokok rotan, keempat ialah pokok buluh dan yang terakhir ialah pokok balak. Pokok palma. Pokok palma atau nama alternatif ialah Arecaceae merupakan nama tidak sah atau famili palma ialah satu famili pokok berbunga daripada Arecades, satu susunan Monocotyledon. Terdapat lebih kurang 202 jenis yang kini dikenali dengan lebih kurang 2,600 spesies. Kebanyakan daripada spesiesnya dihadkan ke kawasan iklim tropika dan subtropika. Pokok palma merupakan salah satu daripada pokok yang paling dikenali dan yang paling ditanam secara meluas. Pokok ini memainkan peranan yang penting untuk manusia. Pokok palma juga digunakan secara meluas dalam seni taman disebabkan bentuknya yang eksotik dan oleh itu telah menyebabkannya menjadi salah satu daripada tumbuhan yang penting dari segi ekonomi. Pokok palma yang paling banyak ditanam ialah pokok kelapa sawit. Kegunaan pokok kelapa sawit antaranya adalah buah, iaitu dapat menghasilkan minyak masak, menghasilkan makanan, bahan hiasan dan sabun. Untuk tandan, jadikan sebagai makanan haiwan, bahan api dan baja. Dan untuk batang pula, dibuat sebagai perabot, dijadikan papan dan baja. Dan daun sebagai lidi dibuat penyampu dan dijadikan baja. Dan pelepah dijadikan sebagai bahan api dan baja. Pokok kedua yang paling banyak ditanam ialah pokok kelapa. Pokok kelapa boleh dijadikan sebagai ubat bagi sakit demam. Selain itu, selain daripada itu, kita boleh dapat sebagai perhiasan yang cantik di tepi pantai. Daunnya boleh digunakan untuk mengayam. Tempuranya boleh dijadikan perhiasan. Buahnya boleh diparut menjadi santan. Yang seterusnya ialah pokok enau atau pokok kabung. Buah daripada pokok kabung ni boleh dijadikan sebagai manisan ataupun makanan seharian. Manakala air nira boleh diperbuat sebagai gula kabung. Pokok bakau. Pokok bakau merujuk kepada tumbuhan yang hidup di kawasan berpaya di muara sungai, antara pertembungan air tawar dan air laut. Pokok bakau terdiri daripada pelbagai spesies, antaranya termasuk spesies api-api, Avicennia, bakau kurap, Rhizopora, perepat Soneratia dan berus Bruguiera. Pokok bakau biasanya memiliki buahnya yang berbulu pada daun, menyimpan air dengan memerangkap lapisan udara dan dengan itu mengurangkan kehilangan air melalui penyejatan. Kepentingan hutan paya bakau ialah kawasan perlindungan dan pemakanan untuk burung hijrah. Kedua ialah perlindungan pesisir pantai. Yang ketiga, habitat dan tempat pembiakan untuk ikan.
udang dan ketam serta hidupan liar lain. Dan keempat, menyediakan sumber makanan dan kayu api untuk masyarakat setempat. Pokok rotan. Pokok rotan ialah nama untuk sebilangan pokok palma panjat Asia tropika daripada famili Acaricidae dan terdiri daripada jenis-jenis Calamus, Dimonorops dan Cochhalcia. Berbeza dengan kebanyakan pokok palma, daun-daun pokok rotan tidak tumbuh berumpun menjadi silara. Daun-daunnya mempunyai cangkuk yang panjang supaya memudahkan pokok-pokok rotan untuk memanjat ke silara pokok yang lain. Produk-produk pokok rotan. Yang pertama ialah kerusi atau boleh dijadikan sebagai perabot. Yang kedua ialah tikar. Yang ketiga ialah kerusi malas. Dan yang keempat ialah kuda goyang untuk kanak-kanak. Pokok buluh. Pokok buluh tergolong di dalam keluarga Raminae, iaitu sekeluarga dengan jenis rumput termasuklah rumput rampai, padi, jagung, tebu dan gandum. Lebih tepat lagi, buluh berada di bawah subkeluarga Bambusoideae. Kegunaan pokok buluh. Yang pertama ialah boleh dijadikan sebagai bahan masakan seperti lemang. Kedua ialah perabot seperti kerusi. Dan boleh dijadikan sebagai bahan masakan ataupun boleh masak rebung. Dan yang keempat, pokok buluh dapat digunakan untuk membuat gadget dalam perkhemahan pengangkap. Pokok balak. Balak adalah satu istilah kolektif untuk kayu yang dituai bagi penghasilan kayu dan papan. Proses ini adalah sebahagian daripada proses yang dinamakan pengeluaran kayu. Kayu ini kebanyakannya digunakan untuk tujuan struktur tetapi turut mempunyai banyak kegunaan lain juga. Kayu diklasifikasikan sebagai kayu keras atau kayu lembut. Contoh-contoh kayu balak ialah, yang pertama ialah kayu keras berat seperti cengal, balau dan merbau. Contoh kayu keras sederhana ialah kempas, kayu keruing dan kayu kapur. Dan ketiga ialah kayu keras ringan seperti meranti merah, meranti kuning dan kayu keras ringan untuk kayu nyatoh. Dan sekali ialah kayu lembut seperti dama minyak. Walaupun pokok kayu balak mempunyai pelbagai kegunaannya, tetapi kita mestilah mengekalkannya supaya dapat mengekalkan ekosistem di dalam hutan dan dapat menjaga biodiversity di dalam hutan. Baiklah, saya telah menceritakan tentang 5 jenis pokok dan juga kegunaan dia. Yang pertama ialah pokok palma, kedua ialah pokok bakau, ketiga pokok rotan, keempat ialah pokok buluh dan last sekali ialah pokok balak. Jadi sama-samalah kita menjaga hutan yang masih ada di Malaysia supaya dapat dilihat oleh generasi akan datang dan dapat melindungi haiwan yang hampir pupus. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan salam pengangkap.